Persoalan yang paling ramai tanya aku sekarang ni, adakah berbaloi untuk kita nak upgrade daripada iPhone 15 Pro Max kepada iPhone 16 Pro Max yang terbaru? Memandangkan harga untuk 15 Pro Max pun sekarang ni dah makin murah daripada harga asal dia. Dan untuk 16 Pro Max pula, dia punya features tu memang ada benda yang barulah untuk korang explore dari segi camera control dan macam-macam lagi. So, video kali ni aku nak kongsikan apakah persamaan dan juga perbezaan antara kedua model Pro Max untuk korang consider sama ada berbaloi untuk upgrade ataupun just kekalkan dengan gunakan iPhone 15 Pro Max. Let's talk about it. Pertama sekali dari segi rekaan, memang macam korang nampak bahawa kedua model Pro Max ni menggunakan form factor yang masih sama. So dari segi looks, design, kedudukan kamera, body shape, apa semua totally the same iPhone untuk 15 Pro Max dan juga 16 Pro Max. So aku boleh katakan dia punya changes tu memang tak ada langsung, just a very minor. Aku rasa dari segi perubahan warna baru untuk 16 Pro Max iaitu Desert Titanium dengan saiz lebih besar, dan juga satu lagi ada button khas iaitu camera control. Yang lain-lain tu memang totally the same macam 15 Pro Max saja. Dari segi dia punya action button masih sama, titanium body masih sama. Dari segi berat pun aku rasa tak jauh beza sangat, sebab untuk 15 Pro Max berat dia 221 gram, manakala untuk yang 16 Pro Max berat dia hanyalah 227 gram. So masih lagi bawah 230 gram untuk kedua model iPhone ni. So bila aku dah gunakan dalam masa 2 ke 3 minggu, aku boleh katakan yang berat 16 Pro Max ni tak terasa terlalu berat sangat. Dia boleh dikonsider lebih kurang je macam 15 Pro Max, cuma dia punya size tu mungkin lebar sikit dan juga tinggi sikit dengan bezel display yang nipis. So itu satu perkara yang aku notice dengan dia punya body shape, walaupun masih sama tapi dia rasa besar sikit je. Tapi kalau korang dah biasa gunakan, korang tak kerasa lah dia punya kebesaran tu sangat, sebab mungkin aku rasa dia punya sizing tu walaupun Apple dah upsize tapi tak rasa sebesar macam smartphone Android yang gunakan 6.8 ataupun 6.9 inci. Yang tu memang rasa bulky, misalnya macam Samsung Galaxy S23 Ultra, sizing dia memang lagi besar sikit walaupun dia punya screen tu lagi kecil daripada 16 Pro Max ni. Even macam Nubia, Z60 Ultra apa semua memang rasa lagi bulky lah berbanding dengan 16 Pro Max. Aku tak sure apakah resepi yang membuatkan walaupun size display dia besar tapi body dia tak rasa besar sangat untuk iPhone 16 Pro Max. Mungkin juga faktor penggunaan komponen pada 16 Pro Max dan juga dia punya body shape tu sendiri membuatkan yang dia punya sizing tak rasa bulky sangat kalau bandingkan dengan phone Android yang gunakan size lebih kurang sama dengan 16 Pro Max. Secara fizikalnya boleh katakan yang kedua model iPhone ni 98% sama sahaja untuk dia punya looks design. So kalau korang gunakan iPhone 16 Pro Max dan juga gunakan casing, orang tak akan nampak pun yang korang gunakan iPhone yang baru, unless kalau korang beli iPhone 16 warna ultramarine blue, yang tu memang nampak very new iPhone lah untuk dia punya colour yang lebih fresh dan juga dia punya shape kamera berubah sikit. Tapi untuk Pro Max tak nampak ini adalah iPhone yang baru sangat, unless kalau korang guna naked macam ni warna Desert Titanium, memang nampak ini adalah iPhone yang baru sikit lah. So kalau orang yang tahu tu tahulah, kalau tak tahu tu sama je macam 14 Pro Max, sama je macam 13 Pro Max kan, tapi sebenarnya beza sikit. So aku rasa dari segi design wise boleh dikatakan yes, Apple gunakan langkah untuk kekalkan identiti iPhone tu sendiri. Tak ada banyak perubahan yang drastik, tak ada yang radical pun, masih sama je dengan dia punya rekaan 6 tahun lepas punya iPhone. Cuma mungkin diorang improve dari segi internal untuk iPhone ni sendiri. Next, untuk display macam korang nampak memang tak ada perubahan yang ketara sangat. Lebih kurang sama je dengan Super Retina XDR OLED yang sama dan juga Dynamic Island Display. Cuma kalau korang tengok dari segi dia punya design tu memang ada perubahan sikit yang mungkin korang akan notice dekat bahagian dia punya bezel. So kali ni untuk 16 Pro Max nampak lagi nipis bezel display dia. Jauh lagi nipis kalau bandingkan dengan iPhone 16 ataupun iPhone 15 Pro Max. Even sekarang ni pun Apple dah upsize lagi menggunakan size 6.9 inci, much bigger kalau bandingkan dengan 15 Pro Max yang gunakan 6.7 inci. So sekilas mungkin korang tak perasan sangat, tapi kalau korang tengok betul dekat display dia memang boleh nampak obviously dekat bezel tu jauh lagi nipis dengan size yang lagi besar. So kat sini aku rasa antara kelebihan yang korang boleh dapat dekat 16 Pro Max, which is a bigger display dan juga bezel yang lebih nipis. So korang dapat display experience yang lagi cantik lah dan juga lagi puas, sebab korang tak akan terganggu sangat dengan bezel display dia yang nampak tebal macam 16 ataupun macam 15 Pro Max ni. So aku rasa itu improvement yang boleh dikatakan minor tapi positif untuk display baru pada 16 Pro Max. Bukan tu saja, Apple juga improve lagi dengan ketahanan next gen untuk Ceramic Shield, which is diorang kata lebih tahan lesap tapi dengan nits brightness yang sama iaitu 2000 nits. So diorang tak improve pun, benda yang sama je. So aku rasa improvement yang positif, just bezel lagi nipis dan juga size lagi besar. Cuma size lagi besar tu mungkin korang takkan perasan dalam masa 1 ke 2 minggu penggunaan. Korang akan perasan once kalau korang daripada iPhone 16 ataupun kalau korang daripada phone-phone yang kecil lah, korang akan rasa lebih besar
untuk saiz display dia. Tapi kalau korang daripada model Pro Max sebelum ni, mungkin korang rasa macam sizing dia lebih kurang je sebenarnya. Next, untuk performance, buat pertama kali Apple gunakan chip Pro pada diorang punya iPhone, iaitu A17 Pro dekat 15 Pro Max dengan 3nm 6-core GPU dan juga 6-core CPU. Dan benda yang sama juga Apple buat dekat 16 Pro Max dengan next gen untuk chip Pro, iaitu A18 Pro. CPU sama, GPU sama, 3nm juga, dan RAM pun sama juga, iaitu 8GB RAM. Setakat ni dah setahun aku gunakan iPhone 15 Pro Max, aku boleh katakan yang performance dia memang masih powerful lagi, capable untuk rantas yang heavy, capable untuk korang nak main game AAA dan macam-macam lagi korang nak lenjan. Dekat 15 Pro Max masih okey lagi. Masa awal dulu memang aku tak nafikan bahawa iPhone 15 Pro Max ni ada isu, iaitu overheat, lagging sikit, kalau panas tu dia macam frame drop dan sebagainya. Tapi by the time aku nampak Apple dah optimize dan juga bagi software update untuk lebih optimize lagi antara software dan juga hardware baru dekat iPhone 15 Pro Max, until now memang aku boleh katakan yang 15 Pro Max ni zero issue dari segi performance dia. Untuk iPhone 16 Pro Max pula dengan chip baru, aku nampak yang dia punya performance core apa semua tak ada improvement yang ketara sangat kalau bandingkan antara A17 Pro dan juga A18 Pro. Unless kalau korang daripada iPhone 14 series, mungkin korang akan rasa performance yang berbeza lah antara chip A16 dan juga chip A18 Pro. Yang tu memang nampak atau perasa perbezaan dia. Tapi A17 Pro dengan A18 Pro ni, dia punya perbezaan performance tu tak rasa sangat. Untuk gaming experience, aku boleh katakan yang memang load game sama, smoothness pun lebih kurang sama, dan even heat management pun aku boleh katakan sama je untuk kedua model iPhone ni. Mungkin juga sebab penggunaan chip Pro yang lebih kurang sama, dengan specs chip pun lebih kurang sama je, 8GB RAM apa semua. So that's why boleh dikatakan yang user experience untuk performance totally the same antara kedua model iPhone ni. Jarak dia setahun, so tak rasa beza sangat tau performance dia, unless dalam masa 5 tahun mendatang mungkin korang baru rasa sikit lah performance dia slightly drop sikit untuk yang A17 Pro kalau bandingkan dengan A18 Pro. By now, untuk 1 tahun ke 3 tahun mendatang, korang rasa lebih kurang sama je performance untuk kedua iPhone ni. So, aku rasa untuk chip Pro ni dia dah macam sampai tahap peak untuk performance pada iPhone. Sebab aku rasa Apple macam dah tak ada benda nak upgrade lagi dah selain daripada optimize dengan AAA game yang korang boleh main dekat iPhone sekarang ni. Misalnya macam Resident Evil, korang boleh main Assassin's Creed dan macam-macam lagi. So, kalau diorang mau optimize dengan game yang lebih heavy, aku rasa lagi bagus lah. Sebab sekarang ni boleh main. Cuma korang akan rasa macam grafik yang tinggi tu lagi sikit lah kalau main lama kan. Sebab dia macam susah nak tampung dengan grafik yang tinggi. Kalau korang nak main lama tu, dikurang sikit. Tapi kalau nak main dalam waktu yang singkat ataupun korang midkan grafik, dia okey je sebenarnya. Dan kepanasan tu boleh dikatakan biasa, dia optimum. Cuma korang kena gunakan fan lah, cooling fan yang korang letakkan dekat belakang iPhone tu, lagi bagus untuk main game dekat iPhone. Sebab dia boleh stabilkan sikit suhu pada iPhone sendiri. Kalau tak pakai, memang aku rasa tak sampai sejam dia akan dah mula rasa panas gila dekat body iPhone ni sendiri. Sebab korang kena faham juga yang smartphone ni dia punya limitation tu adalah dari segi kawalan suhu. So korang bayangkan handheld gaming yang lagi besar daripada iPhone ni pun boleh panas, PC gaming pun boleh panas, ini kan lagi smartphone. So possible lah kenapa dia panas, itu benda normal. Cuma aku rasa kalau korang nak stabilkan lagi suhu dia, gunakanlah macam extra device untuk cooling system supaya smartphone ni tak panas. So kalau korang dah biasa dengan 15 Pro Max, korang akan rasa user experience performance yang sama je dekat iPhone 16 Pro Max dari segi gaming, dari segi kamera, video, nak lain social media dan macam-macam lagi. So aku rasa kalau korang masih nak keep iPhone 15 Pro Max in terms of performance, yes, masih okey lagi sebab iPhone 15 Pro Max pun masih lagi boleh main game AAA, support juga dengan ray tracing dan macam-macam lagi features gaming yang lebih kurang sama je dekat 16 Pro Max. So aku rasa performance wise tak ada perbezaan yang ketara sangat. Even dua model iPhone ni pun tak ada pilihan varian 128GB. So dia punya paling minimum adalah 256 sampailah 1TB. Manakala untuk bateri pula, memang iPhone 16 Pro Max Apple letakkan bateri lagi besar, iaitu sekarang ni dia gunakan 4685 mAh. Kalau bandingkan dengan 15 Pro Max, just gunakan 4441 mAh. Setakat ni selama 1 tahun aku gunakan iPhone 15 Pro Max ni, aku boleh katakan yang ketahanan bateri dia dah cukup bagus sebenarnya. Untuk penggunaan aku memang daripada pagi sampai petang aku nak kena charge balik untuk 1 kali dan boleh tahan sampai esoknya. Manakala untuk iPhone 16 Pro Max, setakat ni aku dah gunakan selama 3 minggu macam tu, aku boleh katakan yang bateri dia memang much better daripada iPhone 15 Pro Max. Kalau 15 Pro Max ni boleh tahan sampai petang, tapi 16 Pro Max ni setakat ni aku boleh tahan sampailah malam, tapi still ada lagi baki bateri lebih kurang dalam 10 ke 20% macam tu, which is bagi aku much better lah daripada 15 Pro Max kan. So aku rasa dari segi ketahanan bateri dia memang lagi bagus. Even dari segi fast charging pun lagi bagus sebab kali ni Apple improve lagi fast charging dengan wired 45W dan juga wireless
MagSafe sampai 25 watt. Obviously lagi bagus lah kalau bandingkan dengan 15 Pro Max yang masih lagi dengan bawah 30 watt fast charging dan juga masih lagi dengan 15 watt untuk MagSafe wireless charging. So aku dah test untuk 16 Pro Max, setakat ni paling laju aku dapat adalah 40 watt saja untuk peak wired charging based on aku punya reading dekat power bank lah. But untuk iPhone 15 Pro Max memang paling tinggi dia of course bawah 30 watt saja. So setakat ni untuk 16 Pro Max, average dia aku perasan lebih kurang dalam 29 ke 33 watt lah untuk average fast charging. So dia akan macam turun naik macam tu. Dia takkan stable dekat 40 watt. Manakala untuk wireless charging, aku tak dapat nak test untuk reading berapa wattage yang dia dapat actual. But setakat ni aku difahamkan korang kena gunakan a better wireless charging support. Misalnya macam 30 watt dan juga ke atas, baru korang boleh dapat a better wireless charging dekat 16 Pro Max. Kalau korang gunakan yang 15 watt untuk wireless charging, memanglah tak dapatkan 25 watt. Itulah korang kena faham untuk wireless charging pada 16 Pro Max terbaru ni. So aku rasa dari segi faktor bateri fast charging, memang obviously 16 Pro Max much better. Ini improvement yang positif untuk korang yang memang nakkan ketahanan bateri dan juga fast charging lagi laju pada iPhone terbaru. Korang juga menjadikan iPhone 16 Pro Max ni sebagai power bank untuk nak charge device yang lain, sebab dia boleh jadi sebagai macam power bank dan dia boleh reverse wired charging kepada device lain. So ini benda yang bagus lah untuk korang nak charge device lain, misalnya macam iPhone lain ke phone Android lain ataupun Nintendo dan sebagainya. So boleh gunakan iPhone ni sebagai power bank. Selain tu memang iPhone 16 Pro Max juga support dengan external SSD ataupun korang nak jadikan sebagai external monitor, sebab dia support sampai USB 3 dan Gbps data transfer. So that's why support untuk korang nak data transfer lebih laju dan juga untuk jadikan external monitor sebagai display baru pada iPhone. Aku dah cuba, memang legit benda tu. In fact aku dah jumpa satu charging system baru dekat iPhone yang gunakan iOS 18, which is sekarang ni korang boleh set berapa charging limit yang korang nak dekat iPhone tu. Misalnya dalam setting tu korang boleh set battery charging sampai berapa persen, aktif sampailah 100% untuk korang optimumkan dengan charging system pada iPhone. So kalau korang tak nak battery cycle cepat habis ataupun cepat degrade, korang boleh limitkan kepada 80% instead of 100% charging speed dia. So itu yang korang boleh set dekat bahagian setting dia nanti. Next, untuk setup kamera. Kali ni memang berbeza sikit lah setup kamera untuk 16 Pro Max, sebab aku difahamkan yang Apple ada improve lagi. Dia punya lens baru dekat ultrawide kali ni gunakan 48 megapixel, bukan lagi 12 megapixel. Cuma untuk telefoto masih sama dengan 12 megapixel. So diorang improve dekat ultrawide lens saja, dengan kamera utama kali ni gunakan fusion camera 48 megapixel. So lebih kurang sama je sebenarnya dengan 15 Pro Max, just beza yang paling ketara adalah ultrawide lens saja. So basically untuk ultrawide lens ni sebenarnya korang boleh access untuk 48 dekat RAW format saja. So untuk yang by default foto masih dengan 12 megapixel kamera dekat 16 Pro Max. So aku tak faham kenapa Apple tak gunakan by default kamera 24 megapixel macam dia punya main kamera yang sekarang ni kalau korang shoot memang dapat 24 megapixel by default. But untuk ultrawide tak ada. Memang by default dia hanyalah 12 megapixel. Untuk nak gunakan yang dia punya maximum megapixel, kena enable RAW format baru dapat. So aku harap dalam next software update, maybe Apple boleh enable untuk kita gunakan by default 24 megapixel pada ultrawide lens dia. Dari segi focal length, memang kedua-dua iPhone ni masih sama dengan 0.5 kali ultrawide sampailah 5 kali optical, 25 kali digital zoom dan juga dia punya Smart HDR5 pun masih sama juga. Setup kamera kedua-dua smartphone ni lebih kurang sama, tapi aku nampak Apple ada improve lagi software feature dekat iPhone 16 Pro Max. Memang special sebab kali ni dia menggunakan latest gen photographic style. Walaupun 15 Pro Max ni ada juga photographic style, tapi dia tak advance macam apa yang ada dekat 16 Pro Max yang lebih customizable. Korang boleh pilih filter apa yang korang nak. Dekat situ juga korang boleh adjust dari segi dia punya gradient, color, contrast, exposure, shadow dan macam-macam lagi. Siap ada dengan number palette, tone, dan kat situ korang boleh customize macam-macam lagi untuk korang explore dengan filter baru dekat latest gen photographic style pada 16 Pro Max yang memang tak ada dekat 15 Pro Max. Memang special untuk semua model iPhone 16 sekarang ni. So aku rasa itu salah satu kelebihan untuk korang semua yang suka mobile graphy, tak perlu nak gunakan filter lain pun. Korang just guna by default filter saja yang korang boleh customize ikut apa yang korang nak dengan color, tone, exposure, gradient, looks apa semua.
So memang benda positif lah untuk orang yang suka ambil gambar dekat luar sana nak gunakan filter yang cantik dekat 16 Pro Max ni. Dalam masa yang sama, kedua-dua smartphone ni memang support dengan spatial photo dan juga video. Kat sini korang boleh access dekat mode dia, memang ada special mode spatial. Kat situ korang boleh ubah daripada foto ataupun video. Dan satu lagi features yang paling baru dekat 16 Pro Max adalah camera control dekat bahagian bawah power button. So yang ni aku boleh katakan selama 3 minggu aku gunakan 16 Pro Max, sangat jarang aku gunakan camera control dan aku dah start rasa annoying gila dengan camera control ni, sebab bagi aku sangat tak praktikal. Sebab bila aku nak pegang macam ni, aku tak nak pun gunakan camera controller, tapi kadang-kadang aku terpegang dan juga tersentuh. So bila kita nak ambil gambar, kalau kita tersentuh camera control dia, memang kadang-kadang dia akan tersnap sendiri, kadang-kadang akan terzoom sendiri, terslide untuk nak ubah focal length apa semua. So dia rasa annoying tau. Macam aku tak nak gunakan tapi terguna, tersentuh kat situ. So end up aku just disable je camera control, dan camera control yang dikatakan hype, dikatakan best apa semua, just jadi satu benda yang aku annoying dan juga jadi satu benda yang useless, wasted untuk aku. Aku tak tahu macam mana korang gunakan camera control dekat iPhone yang baru macam ni, tapi untuk aku memang aku rasa annoying dengan dia punya features tu, sebab kedudukan tak praktikal. So that's why aku jarang gila gunakan. Aku dah biasa dengan shutter camera dekat display dan juga dekat volume button, lagi mudah untuk aku access. Tapi kalau camera control ni macam satu features yang annoying lah. Lagi kalau kita nak ambil video ultrawide macam ni kan. So kalau pegang macam ni ultrawide video, kadang-kadang tersentuh tau dekat camera control. So kadang dia macam terzoom sendiri. So itu yang membuatkan aku rasa annoying gila tu. Aku tak nak dia zoom tapi dia zoom. Walaupun kita tengah rakam ultrawide video macam ni kan. That's why aku rasa yang feature camera control ni dia macam is good to have. Kalau tak ada pun aku okay je sebenarnya. So dia macam satu feature yang tak perlu tapi Apple nak letakkan juga. Mungkin dia nak menampakkan bahawa inilah pembaharuan yang wow untuk iPhone 16 series untuk korang dapatkan. Kalau bandingkan dengan 15 series tak ada. So untuk aku, kalau korang masih gunakan 15 Pro Max, jangan beli 16 sebab camera control. Sebab features ni memang akan buatkan aku rasa annoying kalau korang yang dah biasa ambil gambar ataupun video dengan trend TikTok, trend IG Reels apa semua sekarang ni, memang tak sesuai. Unless kalau korang memang into cinematic punya video, yang korang memang always nak capture landscape, memang sesuai lah, sebab dia punya position tangan tu lebih natural untuk kita nak capture macam ni, ataupun kedudukan macam ni pun okey juga, tangan kidal kan, sebab kita boleh slide bawah-bawah ni semua. Tapi kalau korang yang biasa shoot menegak macam ni, aku rasa tak perlu nak guna camera control pun tak apa, sebab shutter kat display dan juga volume button lagi mudah. Nak tukar focal length, nak tukar mode kamera pun lagi mudah dekat touch display instead of camera control sebenarnya. So camera control ni lebih kepada features yang orang yang nak benda yang complicated sikit lah, sebab dia macam complicated dah nak tukar-tukar tu kan. Macam lagi senang kat sini kot, lagi senang untuk kita nak touch dekat display dia. Aku rasa itu pendapat aku lah. Kalau korang ada perbezaan pendapat, mungkin korang boleh kongsikan lah dekat komen apa pendapat korang bila dah gunakan iPhone 16 series dengan camera control. Macam aku, memang benda ni aku rasa useless. Penada improvement yang aku nampak Apple buat dekat 16 Pro Max kali ni adalah dari segi rakaman video. So kali ni korang boleh rakam sehingga 4K 120fps dekat main camera pada 16 Pro Max, which is korang dapat slow-mo yang lebih smooth dan juga lebih cantik lah. Dia tak nampak macam jerking ke, tak nampak macam ada frame rate yang drop, tidak. So yang ni sesuai untuk korang nak rakam video slow-mo tapi dapatkan kualiti yang tinggi, iaitu 4K. 4K 120 memang tak ada pada 16 Pro Max. Even untuk ProRes Apple Lock pun memang 16 Pro Max ni dapat sampai 4K 120fps, but make sure korang kena gunakan SSD external untuk dapatkan ProRes enable pada iPhone 16 Pro Max. So pada 15 Pro Max memang tak ada 4K 120fps. Dia just sampai 4K 60fps saja paling maksimum lah. Which is boleh juga nak buat slow-mo tapi dia tak smooth macam yang 4K 120. Lebih nampak nice lah dia punya smoothness kalau korang buat slow-mo tu kan, dan juga lebih slow-mo berbanding dengan 4K 60 yang boleh slow-mo tapi tak slow-mo sangat. Sekarang ni aku tengah rakam video selfie dengan iPhone 16 Pro Max dan juga iPhone 15 Pro Max dalam format 4K 60fps. So macam mana, apa perbezaan dia dari segi quality mic, video, stabilize dan juga dari segi dia punya focal length. Aku rasa focal length untuk jarak antara selfie kamera dengan kita punya subjek macam lebih kurang sama. Dia wide. Cuma perbezaan dia mungkin dari segi quality mic lah. Sebab 16 Pro Max dia menggunakan 4 studio quality mic. So much better. So cuba korang komen sikit macam mana perbezaan dia. Sekarang ni aku tengah rakam video 4K 60 dekat iPhone 15 Pro Max dan juga 16 Pro Max yang terbaru. So boleh bandingkan kualiti video dia, kualiti mikrofon, stabilize sebab tengah jalan sekarang ni. Cantik tempat ni kan. Klasik video ni. Aku rasa macam lebih kurang sama je. Cuma 16 Pro Max punya quality mic bagi aku much better lah. Dan dia pun ada features baru, audio mix, untuk kita padam noise keliling
boleh fokus dekat suara sahaja. Sekarang ni aku tengah rakam video 4K 60 dengan focal length ultra wide dekat iPhone 15 Pro Max dan juga 16 Pro Max. So ini memang mood yang biasa TikTokers gunalah untuk rakam video short untuk upload dekat TikTok kan. Hei, mengah. Panas pagi ni. So macam ni kualiti video, mikrofon, stabilize. Aku tengah pegang terbalik sekarang ni. Aku tak nampak pun muka aku macam mana sebab guna main kamera ultra wide. So memang Apple improve ultra wide lens dekat 16 Pro Max. So much better lah aku rasa quality video dia kan. Selain tu kalau korang dah update latest iOS 18 dekat semua model iPhone yang support, ada juga features untuk nak record video. Korang boleh pause video masa buat recording tu. Features ni memang dah lama ada dekat iPhone Android, tapi finally baru Apple nak letak pada iOS 18 untuk semua iPhone yang support. Bukan tu je, kali ni juga aku difahamkan Apple improve lagi quality mic pada 16 Pro Max yang menggunakan 4 studio quality mic untuk dapatkan better audio recording pada iPhone. So korang imagine dekat 15 Pro Max pun dah sedap untuk audio recording, ini kan lagi pada 16 Pro Max dengan 4 studio quality mic. Aku difahamkan yang memang 16 Pro Max ni ada kebolehan untuk reduce noise dan juga ada features audio mix. So dalam audio mix ni korang boleh edit dekat dalam apps Photos. So dia ada 4 pilihan mode untuk edit balik audio lepas rakam video. Dalam setiap mode tu memang dia berbeza-beza sikit dia punya sound audio recording. So ada yang boleh padamkan noise, ada boleh stablekan, ada yang boleh balancekan dan macam-macam lagi. So korang boleh pilih any mode dalam audio mix tu untuk 16 Pro Max saja. 15 Pro Max tak ada features ni. Satu lagi features yang bagi aku menarik dekat iPhone 16 Pro Max adalah audio mix. So audio mix ni boleh memadamkan ataupun kurangkan bunyi noise keliling dengan features audio mix. So contohnya macam kipas yang kuat ni aku tengah buka. Kalau korang dengar betul, aku tukar kepada audio mix yang style lain, dia akan kurang tau bunyi noise pada kipas ni. So ada jenis 4 mode yang korang boleh pilih dekat bahagian editing audio mix. Manakala untuk features video recording lain, misalnya macam cinematic mode, action mode apa semua memang masih sama untuk kedua-dua iPhone ni. Next untuk features Apple Intelligence. So memang kedua-dua model iPhone ni support untuk korang gunakan Apple Intelligence. Misalnya macam clean up dekat dalam apps, photos, korang juga boleh gunakan writing tools untuk nak convert daripada ayat biasa kepada professional, santai dan juga boleh proofread. Ada juga glowing Siri yang baru untuk iOS 18.1 yang korang akan dapat dalam next update dan macam-macam lagi features Apple Intelligence yang Apple letakkan pada kedua model iPhone ni. Cuma perasan yang iPhone 16 Pro Max ni ada satu extra Apple Intelligence punya features yang tak ada dekat 15 Pro Max, iaitu Visual Intelligence pada camera control. So disebalik oleh camera control ni macam tak praktikal, susah nak pakai apa semua. Aku rasa features untuk Visual Intelligence ni antara langkah bijak Apple lah untuk membuatkan kita rasa yang cam control ni ada juga guna dia instead of kamera sahaja. Sebab Visual Intelligence ni sebenarnya dia antara benda yang dah ada dekat phone Android, misalnya macam Samsung Galaxy AI. Tapi Apple buat version yang sendiri dan juga diorang implement dekat camera control. Cumanya buat masa ni memang tak available lagi dan Apple katakan akan launch dalam masa beberapa bulan lagi lah untuk korang gunakan pada iPhone. So features ni membolehkan untuk korang gunakan camera control kepada Visual Intelligence untuk korang nak capture something dan juga korang dapat info apa benda yang korang capture dekat depan mata korang. So that korang boleh tahu produk tu apa nama dia, apa dia punya scientific name, apa dia punya information. Dalam masa yang sama korang juga boleh buat math equation dan macam-macam lagi dengan Visual Intelligence yang aku rasa menarik untuk korang explore nanti once that available dekat iPhone. So yang ni memang special untuk iPhone 16 series saja, tak ada dekat iPhone 15. So secara keseluruhannya aku rasa ada dalam 6 lah major difference antara 15 Pro Max dan juga iPhone 16 Pro Max untuk korang consider sama ada 15 Pro Max ni dah cukup bagus ataupun semua major difference ni sesuai untuk korang upgrade kepada iPhone 16 Pro Max. Yang first kali adalah dari segi display. So memang Apple dah upsize, kali ni lebih besar dengan dia punya bezel lagi nipis. Yang kedua adalah dari segi dia punya fast charging yang lagi pantas dan juga bateri lagi besar. Yang keempat adalah dari segi dia punya camera features. Sekarang ni korang dapat a better ultra wide lens, dapat photographic style yang lagi banyak untuk korang customize dan juga dari segi features untuk camera control. Yang kelima adalah dari segi video. So kali ni untuk 16 Pro Max korang boleh rakam 4K 20fps dan juga dia punya mikrofon pun menggunakan 4 studio mic dengan features audio mix. Dan yang keenam adalah dari segi features untuk Visual Intelligence. So itu antara 6 major difference antara 16 Pro Max dengan iPhone 15 Pro Max. So dengan 6 pembaharuan dan juga kelebihan pada iPhone 16 Pro Max tu, aku rasa korang boleh consider juga untuk nak upgrade daripada iPhone lama korang kepada iPhone yang baru. So kalau korang tanya aku siapakah pengguna yang sesuai untuk iPhone 16 Pro Max ni, aku boleh katakan lebih kepada pengguna iPhone 14 series dan juga model ke bawah. Kalau korang masih gunakan iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max, dia macam upgrade yang tak rasa besar sangat. Aku rasa dia lebih kepada minor improvement yang benda tu okay, bagus, ada
ada, tapi dia macam bukannya satu keperluan. Dia lebih kepada bonus features yang korang akan gunakan bila korang nak gunakan. Kalau tak ada, dan benda tu tak ada masalah pun sebenarnya dekat iPhone 15 Pro Max. Sebab aku rasa 15 Pro Max ni dah cukup powerful dari segi dia punya performance. Kamera pun masih cantik, video pun aku rasa biasanya memang aku shoot 4K 60 je. Jarang gila kalau aku nak shoot 4K 20, unless kalau aku nak go into video yang lebih serius apa semua, memang 4K 20 tu aku akan gunakan. But untuk average user, memang aku rasa 4K 60 dah good enough. Dari segi dia punya bateri pun masih okay. Fast charging tu mungkin dia macam tak okey sangat. Bateri dia memang okey, tak ada masalah pun. Tahan lama dah kat 15 Pro Max. Overall aku rasa 15 Pro Max masih relevan lagi dan juga cukup powerful dengan harga yang dah makin murah kalau korang nak gunakan pada tahun 2024 ataupun 2 tahun mendatang. But 16 Pro Max ni definitely a better choice untuk korang semua yang ada duit dan juga untuk korang nak upgrade kepada iPhone yang paling latest. Unless kalau korang yang berkira-kira nak beli iPhone 15 Pro Max ke 16 Pro Max ke, aku suggest korang keep kepada iPhone 15 Pro Max, dah cukup powerful. Sebab kalau korang rasa duit tu adalah benda yang korang prioritikan untuk benda lain yang lebih penting, tak perlu nak upgrade pun tak apa. Aku rasa keep je gunakan iPhone yang korang gunakan sekarang ni. Dan kalau nak upgrade pun maybe 15 Pro Max, sebab harga dia pun makin murah. Dan yang second pun dah banyak sekarang ni dekat pasaran. Untuk harga 3,000, 4,000 pun dah boleh dapat untuk yang 15 Pro ataupun 15 Pro Max. So that's why korang kena decide betul-betul manakah satu model Pro Max yang korang nak beli. Sama ada korang nak keep 15 Pro Max ataupun upgrade kepada 16 Pro Max dengan pembaharuan major difference yang aku mention tadi antara 6 yang aku dah senaraikan. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku tentang perbezaan dan juga persamaan antara kedua model iPhone Pro Max ni. Korang boleh decide mana satu model yang sesuai untuk korang, sama ada 15 Pro Max ataupun 16 Pro Max, okay? So kalau korang berminat nak beli iPhone 16 series ataupun 15 series ataupun tempered glass ke casing semua, aku letak link dekat description ataupun dekat link komen untuk korang check it out everything semua dekat situ, okay? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Cantik juga DZ13 ni sebenarnya warna dia. Cuma dia macam warna iPhone 12 Pro Max ataupun 13 Pro Max punya gold tu kan. Dia nampak macam kalau Apple buat warna biru ke, warna purple ke kan, warna merah ke, lagi cantik lah aku rasa. Lagi outstanding lah. Nampak lebih baru lah, color lebih fresh. Tapi warna gold ni macam, dia cantik, cuma dia tak nampak macam baru sangat. Macam iPhone yang lama sikit looks dia.